keadaan dia. Sebab tu orang perempuan janda banyak lah ni. Minta maaf. No? Pasal apa? Pasal orang lelaki mati awal. Pasal apa orang lelaki mati awal? Sebab dia menikah dua. Dia menikah tiga dan sebagainya. Ini satu juga daripada pengajian yang dibuat, bahawasanya di antara sebab-sebab orang lelaki boleh mati awal kerana dia berpoligami. Wallahu a'lam bissawab. Ini kenyataan. No? Pasal apa dia poligami boleh membuatkan dia mati awal? Sebab dia buat satu keadaan tu dalam keadaan takut. Dia tu dia boleh takut. Nak buat pula bini yang muda pergi pesaraya pun dia takut. Nak naik kereta dengan bini muda pun dia takut. Nak bersama di waktu malam pun dia takut. Takut telefon bunyi. Isteri dia buat satu duduk cari. Jadi tu kan keadaan takut belakang. Maka pada waktu itu orang yang berpoligami umurnya semakin lama, semakin pendek. Jadi secara moralnya jangan berpoligami. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak juga itu baik. Kerana poligami juga merupakan satu kebaikan kepada kita. Tapi kalau tidak, tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keadaan kepada kita yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini tidak bersifat sahih. Hadis ini sifatnya sifat dhaif. Iaitu dhaif yang mungkar. Bukan mungkar makna si hadis ini mungkar. Dhaif mungkar ni artinya rawinya. Rawinya tidak kuat, rawinya jenis pelupa. Apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. 3 bulan yang Allah Ta'ala bagi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, supaya mana kita mendapat kefahaman daripada dia, menunjukkan Allah Ta'ala nak pada kita hari ini penghidupan kita itu adalah penghidupan beribadat dalam apa juga keadaan sekalipun. Maka Nabi sebut sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Sebab itu Nabi suka berpuasa pada bulan Rajab. Nabi berpuasa pada bulan Rajab, pada awal Rajab, pertengahan Rajab dan akhir Rajab. Nabi juga menyebut bahawasanya wasya'banu syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Maka disebut oleh para ulama juga, Nabi lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, lebih banyak harinya daripada puasa bulan Rajab. Ini kata riwayat. Sesungguhnya Nabi juga menyebut war ramadhanu syahru ummati, dan sesungguhnya bulan Ramadan itu merupakan bulan untuk umatku. Ini kelebihan kita yang hari ini Allah Subhanahu wa taala bagi khas pada kita. Satu bulan yang khusus, iaitu bulan Ramadan, yang mana tidak pernah Allah Ta'ala kurniakan pada mana-mana umat sebelum umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat kita. Ini hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat lain. Walaupun dalam satu ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih kecil, satu lebih lemah, dua lebih tak cantik, tiga. Ini dia di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala anugerah juga pada kita. Walaupun umat kamu ni kecil, wahai Muhammad, walaupun umat kamu tidak gagah macam umat-umat dulu, walaupun umat kamu ni tidak secantik umat-umat dulu, walaupun umat kamu tidak sebijak umat dulu, wahai Muhammad, tetapi aku kurniakan kepada mereka kelebihan yang mana jikalau mereka melaksanakan pengamalan-pengamalan yang aku berikan kepada mereka, aku limpahkan kepada mereka gandaan pahala berbanding dengan umat-umat terdahulu. Dan tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian, ini anugerah Allah Ta'ala kepada kita, tanda kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengamalan-pengamalan kita hari ini, yang kita nak buktikan bahawasanya kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kamu beramal, supaya mana amal ibadat kamu bukan setakat puasa menjadi suatu pengamalan ibadat yang kamu laksanakan seumpama kamu nak mati esok hari. Maka pada waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walaupun kamu melakukan amal ibadat kamu, tetapi ingat, kata Nabi, jangan lakukan 6 perkara sewaktu mana kamu menghadiri 3 bulan sebagai 3 bulan rangkaian. 3 rangkai bulan ni, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allah Ta'ala bagi pada kita rahmat besar, tetapi Allah Ta'ala tidak beri kepada 6 golongan, yang mana jikalau kita terada dalam golongan tersebut, maka kita menghadapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Dikala mana
menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas kasih dan sayang Allah, atas mana mereka faham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berbanding dengan kita yang melaksanakan perkara ini, kita mendapat suatu ganjaran yang buruk pada diri kita kerana kita berlawanan dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, orang-orang yang mana mereka langsung tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nak mengecapi bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala bagi pengampunan. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi pengampunan. Kata Nabi SAW yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kerahmatan kepada umat Muhammad SAW ketika mana mereka merasai nikmat Ramadan awal malamnya hingga pada siangnya. Ini nikmat kita ni, Allah Ta'ala bagi pengampunan sentiasa masa. Sebab itu Nabi sebut, walaupun Allah Ta'ala memberikan kepada kita hari Ramadan atau bulan Ramadan, hari pengampunan dan bulan pengampunan, tapi untuk golongan ini tidak ada pengampunan bagi mereka. Pertama, orang-orang yang kekal mereka itu minum arak. Orang yang minum arak, suka pada benda-benda mabuk, tak kiralah sama ada arak itu perahan daripada anggur ataupun perahan daripada apple ataupun ayak daun ketum. Ni kena sebut juga daun ketum lah ni. Dan ni memang dia tak cari dah arak-arak lain, dia cari daun ketum. Tapi kalau daun ketum dia minum untuk ubat puasir, itu tidak mengapa. Dia minum satu pagi 1 camca, tengah hari 1 camca, malam nak tidur 1 camca, insya-Allah puasir jenis berdarah boleh dirawat dengan menggunakan air daun ketum. Tapi syaratnya jangan campur dengan ubat nyamuk. Dia boleh campur dengan ubat nyamuk lah. Ada berlaku ni dia boleh campur dengan ubat nyamuk, lepas tu dia jadi pening. Mula-mula ni cara nak ajak buat ni, tapi jangan buat. Jangan tiru ilustrasi ini. Pertama, ambil daun ketum, spray dengan rinsat. Spray dulu. Ya, daun ketum tu dia spray. Bila dia spray semua, nak pergi lelong, kemudian barulah ambui. Dalam kuih itulah lepas tumbuk ubat nyamuk. Ubat nyamuk hati ni puma kila tu, hak kepak-kepak tu. Tumbuk bagi jadi habis, tambuk masuk dalam ayak, ambui sekali. Gunakan takat dinding 100 darjah Celsius. Kalau nak pakai oven, gunakan 20 minit dengan darjah 200 darjah Celsius. Ya, kau punya buat ayak daun ketum. Kemudian setelah mana sudah masak, toskan dia. Toskan dia. Nak perap sejenak supaya mana sekedar sejuk, kemudian bolehlah mula untuk meminumnya. Jadi inilah keadaan dia bila minum daun ketum yang macam ni, maka hukumnya sama dengan hukum minum arak ataupun kita gunakan benda-benda yang memabukkan. Inilah golongan-golongan yang Nabi kita sebut, mereka ini tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka melalui 3 bulan yang Allah Ta'ala bagi kenikmatan kepada bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan sebagai 3 bulan kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi banyak pengampunan berbanding dengan kaum-kaum terdahulu. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, kita perlu tahu bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya mana umat dia ini sentiasa disayangi, sentiasa dikasihi, supaya mana umatnya ini dalam satu ketika kasihnya Nabi kita kepada kita sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun kita melakukan perkara-perkara yang buruk. Sebab itu Nabi berdoa kepada Allah di Madinah pada waktu itu, di suatu masjid yang namanya Masjid Ijabah. Sampai hari ini ada Masjid Ijabah. Siapa-siapa yang pergi umrah atau melaksanakan haji, maka insya-Allah mereka akan ditunjukkan di mana terletaknya Masjid Ijabah. Di situ Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dengan satu ketika doanya yang sangat panjang. Nabi doa dengan doa yang sangat panjang sewaktu mana baginda SAW sujud di akhir solat. 3 perkara yang Nabi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pertama yang Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau azab umat-umatku ketika mana mereka melakukan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Jangan kamu azab mereka seperti mana kau azab kaum-kaum terdahulu yang mana berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, berlaku kepada kaum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, berlaku kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, berlaku kepada kaum-kaum Nabi Musa alaihi salam.
Dan semua rasul-rasul yang terdahulu, bila mana umat-umatnya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bayar cash. Dia bayar cash. Dia tak bagi LO, bayar cash pun. Kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala bayar cash pada dia. Didatangkan mereka itu dengan kematian mengejut. Ada buat kerja mati. Dan sekarang ada berlaku di Indonesia dengan dia buat kerja. Seorang suami orang buat kerja dengan bini orang. Dia baru balik haji. Ini cerita benar. Dia baru balik haji. Namanya pun haji, tapi oleh kerana nafsu amarahnya melampau-lampau, maka pada waktu itu dia pun duit banyak, orang duit banyak. Jadi dia berupah orang cari bini-bini orang hak baru beranak pertama, baru beranak satu. Dia minat bini orang hak baru beranak satu. Dia tak minat anak darah. Dia beranak satu tu dia pesan. Kita pun tak tahu siapa. Apa pesan sebenarnya? Tak tahu. Selera orang macam-macam. Ada orang suka makan ayam, ada orang suka makan itik. Di ayam tu pun ada orang suka makan sayap, ada orang suka makan dada, ada orang suka makan paha, ada orang yang suka makan jerangkung saja. Tidak bersama dalam tak dia jerangkung. Orang ni setengah lah. Dia beli tulang balik ke gonggong. Kita pun heran sedap tak mana. Tulang. Tulang ni kan tulang orang ni. Apa ni? Dia beli jerangkung. Balik-balik. Itu dia. Itu selera dia panggil. Ini makna selera, bukan salah, tak salah, tapi selera manusia. Maka apa yang berlaku pada tuan haji kita ini, kita tak boleh sebut nama orang Indonesia. Allah Ta'ala bagi pada dia juga satu perkara yang mengejut. Yang ni Allah Ta'ala tak boleh maaf dah. Pasal huduh sangat perangai dia. Walaupun Nabi minta pada umat Muhammad SAW seluruhannya, tapi Allah Ta'ala terpaksa bagi pada perkara-perkara yang sangat jijik. Ini disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walaupun suatu ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala kepada kita secara menyeluruh, tetapi Allah Taala akan bagi bala secara individu. Yang ini kita perlu kena ingat dalam pengamalan kita, penghidupan kita pada masa ini. Ini yang berlaku di Indonesia baru-baru ni. Ketika mana beliau mula nak memasukkan kerisnya, maka pada waktu itu Allah Taala runtuhkan rumah dia. Runtuh terus rumah. Dia pun mati tengah duduk jadi macam kaku. Si perempuan lelaki pun kaku, yang perempuan pun mati kaku. Ini keadaan dia. Berlaku di tingkat atas, tingkat bawah, suami atau isteri dia dengan anak-anak. Tingkat atas dia buat siap khas untuk dia melaksanakan perkara-perkara tersebut. Inilah perlakuan-perlakuan manusia pada masa ini yang Allah Ta'ala bagi laknat sebenarnya dalam keadaan kemabukan manusia. Bila mana mereka melakukan perkara-perkara terkutuk macam yang pernah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Sebab itu Nabi kita SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, jangan azab umat aku secara ramainya bila mereka melakukan kemungkaran kepada kamu. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, walaupun kita melihat, menyaksikan arena kehidupan kita pada masa ini sangat dahsyat. Dahsyat sungguh lah ni. Apa yang kita tak nampak hari ni. Dalam telefon boleh ada simpan gambar lucah. Ni lah ni. Kita bukan tengok hak kita, tetapi tengok juga hak orang. Itu paling syok kali ya. Kalau tengok hak kita tak apa syok, dia syok tengok hak orang. Ada juga selera kita yang sangat pelik. Bila tengok hak orang baru naik syahwat kita. Ni pelik. Tapi ini berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kenapa keberlakuan begitu? Baru-baru ni kita buat kajian kepada beberapa orang, bukan beberapa, sangat banyak beberapa orang itu, yang mana mereka ini kita ambil menjadi sampel bagi kita. Kenapa boleh berlakunya masalah hari ini? Umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun anak-anak kita yang muda, tetapi mereka sudah pun melaksanakan perkara yang Allah Ta'ala tidak benar sebelum perkahwinan. Siapa? Yang ni yang kita bimbang. 90 pelajar ini yang kami ambil mereka secara rawak. Bukan kita pilih rawak-rawak, ambil ambil ya. Nampak pegang. 90 orang, 70 daripadanya biasa melakukan perkara tersebut. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, umur 14, 15, 16. Cuba bayang tengok masa hadapan kita apa yang berlaku. Ni masa ke depan ni. Ni baru anak-anak kita, belum lagi sampai masa cucu kita. Ni keadaan dia. Kita bimbang dengan siapa mereka akan bersama nanti.
Kita bimbang ini anak siapa. Kita juga menimbulkan kebimbangan anak kita esok bagaimana keadaan mereka. Kita juga bimbang adakah anak kita tidak terjerumus ataupun anak kita juga terjerumus. Kebimbangan kita. Kalau anak kita tidak terjerumus, dengan siapa dia akan berpasangan? Bukan tu? Bukan. Ini pemberat yang besar hari ini. Yang kami balik baru-baru ni, kita buat balik conclusion sangat berat kehidupan anak-anak kita hari ini. Adakah mungkin kerana beberapa perkara? Apa yang kita bawa? Sebenarnya satu, ini kerana filem lucu. Ini sumber besar. Kerana filem lucu inilah membuatkan anak-anak kita hari ini bila dia mula tengok, dia berkawan lelaki dan perempuan, maka dia try. Sebab Tok dia dah. Tok dalam filem tu lah. Ini besar keadaan dia yang hari ini kita terpaksa tanggung. Walaupun Nabi kita SAW dah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan azab umatku bila mana mereka melakukan kemungkaran secara beramai-ramai. Allah Taala makbulkan doa baginda SAW. Allah Taala makbul. Allah Taala baginda, wahai Muhammad, sesungguhnya aku terima permohonan kamu yang pertama ini. Diterima. Sebab hari ini kita tengok, buat pilah apapun dalam amalan kita hari ini, sama ada nak beribadat ataupun sebaliknya, sampai satu ketika orang yang melakukan ibadat merasakan, Allah, aku buat ibadat baik apa pun, bukan dapat apa-apa, tak dapat apa. Dan di kala itu mereka melihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tak ada apa pun, maka lebih senang mereka daripada kita. Maka kehidupan mereka lebih baik daripada kita. Yang mana satu ketika penghidupan kita lebih banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang-orang yang meninggalkan kehidupan mereka untuk beribadat. Hari ini Allah Taala uji kita macam tu. Waktu mana kita melaksanakan ibadat, Allah Taala lagi uji, lagi uji, lagi uji, sampai satu ketika Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ahasiban nas an yatraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun. Adakah kamu menyangka, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu akan ditinggalkan oleh Allah, kamu tidak akan diuji lagi oleh Allah, kamu akan dibiarkan untuk meneruskan kehidupan kamu setelah mana kamu mengangkat saksi bahwasanya saya beriman kepada kamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pesan kepada kita dalam Al-Quran, kamu jangan sangka bila mana kamu beriman, Allah Ta'ala akan tinggalkan kamu, Allah Ta'ala tidak uji lagi. Malahan kata ulama-ulama tafsir, kita yang sudah mengaku untuk beriman kepada Allah Ta'ala, bila kita mengangkat syahadah, lebih banyak lagi masalah-masalah, lebih banyak lagi ujian-ujian berat yang kita terpaksa lalui. Nah, ini umat Islam terpaksa lalui yang ni. Berat kita dengan kehidupan kita pada masa ni, berat kita dengan suasana hidup kita pada masa ni, dengan masalah kita, masalah anak-anak, masalah tugas, masalah kerja, masalah negara, masalah itu dan masalah ini diletakkan kepada umat Islam hari ini. Sebab tu umat Islam kita tengok hari ini dihina mereka. Umat Islam kena hina. Tu tengok Rohingya, Myanmar tak mau terima langsung mereka jadi rakyat Myanmar. Bayangkan tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat sekalian, mana orang Islam ni nak duduk, tu tempat asal mereka. Orang Myanmar masuk, semua kena keluar. Kami tak mau terima, kalau nak duduk juga kami bunuh. Itu yang berlaku. Sampai satu ketika mereka terpaksa melarikan diri ke negara-negara Islam seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia dan beberapa negeri-negeri lain lagi yang berhampiran dengan mereka. Sampai satu ketika negeri-negeri pun tak boleh terima. Malaysia tak mau terima dah. Bangladesh tolak terus daripada dalam laut, lagi tak bagi terima dah. Mai saja suruh guna balik, kalau tidak kami tembak. Dia tak apa-apa. Negara Islam sendiri pun tak boleh terima umat Islam. Ini yang berlaku hari ini. Siapa yang memberi kehinaan itu kepada umat Islam? Adakah kita sendiri yang memberi kehinaan itu? Tidak. Malahan yang memberi kehinaan itu pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala memberi kehinaan itu walaupun dia menerima doa Nabi kita SAW yang tidak memberi azab kepada kita. Tapi kita jangan lupa ada lagi kata-kata Nabi kita SAW yang menyebut pada kita, suatu ketika kamu umat Islam ramai macam buih-buih di lautan, tetapi pada waktu itu kamu hanya dianggap sebagai buih-buih saja yang tidak memberi manfaat apa-apa, kerana mereka sudah tidak takut kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencabut kegerunan dalam jiwa-jiwa orang kafir
yang mana pada waktu itu mereka sangat suka melakukan kekejaman kepada umat Islam. Ini kata Nabi, ini janji Nabi kita SAW dalam hal ehwal kita melakukan peribadatan kepada Allah. Jangan kita lupa bahawa janji Allah Ta'ala dan Rasul ini benar akan berlaku kepada kita. Sebab itu hari ini Allah Ta'ala menghendaki kepada kita, sewaktu mana kita melakukan pengamalan-pengamalan begini, lakukan dengan terbaik. Walaupun dalam satu ketika kita adalah yang tersikit sekali, kita adalah terkecil bilangan kita. Bilangan kita sangat kecil, bilangan kita sangat sedikit. Maka jangan kita bimbang, kata baginda SAW, jikalau mana kamu berada dalam kelompok yang kecil yang melakukan penghidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dalam keluarga kamu, sama ada dalam masyarakat kamu, sama ada di tempat kerja kamu, maka pada waktu itu kamu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada kuantiti, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada kualiti manusia. Ini keadaannya. Betul, Allah Ta'ala dia tengok sini hari ini dengan kualiti apa yang kita ada. Sebab itu sejarah-sejarah telah menunjukkan banyak pada kita peperangan yang Nabi SAW telah anjurkan, peperangan yang Nabi SAW bersama-sama pada para sahabatnya melakukan peperangan tersebut, dan juga para Nabi-Nabi dahulu, yang mana ketika mereka melakukan peperangan, bilangan jumlah umat Islam, bilangan jumlah umat-umat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sedikit. Sedikit sangat. Peperangan Badar 313 orang berbanding dengan musuh 1000 orang. Peperangan antara Talut dan Jalut sewaktu mana zaman Nabi Samuel pernah berlaku, antara peperangan Jalut dan Talut yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tentera yang beriman kepada Allah Ta'ala itu sedikit. Ketika mana mereka diuji daripada kaum Bani Israel, satu ketika mereka minta kepada Nabi Samuel, wahai Nabi Samuel, berilah kepada kami seorang pemimpin yang memimpin peperangan kami, nak pimpin perang. Maka pada waktu itu bila nak pimpin perang, dia meminta kepada Samuel bahawasanya hantar pada mereka seorang pemimpin. Samuel kata, nak pimpin lebaran ini aku dah ada. Aku ni Nabi. Aku ni Nabi. Kenapa kamu nak cari orang lain? Ini pun satu hal juga ni. Ini pun satu hal juga masyarakat kita hari ini pun berlaku macam tu lah. Allah Ta'ala dah hantar dah kepada kita, pada para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin yang memegang dengan agama, tetapi kita pun tak mau. Ini berlaku juga kepada kita. Maka berlaku kepada kaum-kaum yang berlaku pada zaman Nabi Samuel. Aku sudah ada, kata Nabi Samuel, kenapa kamu perlukan orang lain? Kami nak yang lebih gagah, supaya mana dia boleh memimpin kami. Maka dalam keadaan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Samuel, tidak mengapa, kalau itulah yang mereka pilih, sedangkan aku sudah memilih kamu, wahai Samuel, lagi Nabi yang mana kamu boleh memimpin mereka daripada segala jenis sudut. Tapi mereka tidak mau, aku hantarkan kepada mereka memang seorang pemimpin, tapi tak apa kuat agama. Allah Ta'ala bagi, namanya Talut. Tetapi dalam keadaan Talut ini, seorang yang walaupun tidak kuat agama, tapi dia jadikan Nabi Allah Samuel sebagai orang yang memberi nasihat kepada dia. Ini kelebihannya. Jadi mana kata ulama-ulama tafsir, kita ni kalau nak jadi ketua akan jadi apa? Kena ada penasihat seorang. Ini kata ulama tafsir, yang mana penasihat ini bukan setakat menasihati kita dalam sudut pengurusan, tetapi dia juga menasihati kita dari sudut pensyariatan. Artinya sudut syariat, supaya mana tidak berlanggar dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu bila berlakunya peperangan Talut dan Jalut, Jalut ni semua orang tahu pada waktu itu adalah seorang raja yang sangat kejam dan sangat zalim. Zalim semua. Dia masuk saja dalam sebuah negeri, habis dia hancurkan. Dia masuk saja melakukan peperangan, habis semua orang lelaki-lelaki dibunuh, orang perempuannya dijadikan hamba, dan kanak-kanak juga dibunuh. Ini Jalut punya perangai. Maka Allah Ta'ala tak suka pada Jalut. Lalu diperintahkan kepada Bani Israel untuk masuk dan berperang dengan Jalut. Tetapi mereka yang beriman sikit je. Mula-mula minta bukan main. Bila minta bukan main, Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala bagi, tak mau pula. Lalu diuji mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kamu melalui satu sungai, yang mana sungai itu adalah sungai yang berair, maka pada waktu itu jangan minum pada dia. Kalau nak minum pun setakat satu cebok ya. Setakat semua satu cebok tangannya. Jangan minum lebih pada tu.
Maka apa yang berlaku, yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, mereka ini melalui sungai-sungai tersebut. Lalu ramai daripada mereka yang minum sehingga kenyang, dan sedikit daripada mereka itu yang hanya mencelupkan tangan mereka dan membasuh kepala sebagai tanda keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini perintah Allah. Berbeza. Sebab itu pengamalan ibadat kita hari ini, sewaktu mana kita nak melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada kita nak menjadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan terakhir, kita mesti faham dan tahu bahawasanya ini adalah hak, ini adalah kewajipan yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Barulah kita boleh melaksanakan puasa kita dengan baik. Sebab itu puasa ini ada satu perkara yang mana Allah Ta'ala sebut, dan Nabi kita telah menyebut kepada kita, memberitahu apa yang Allah Ta'ala nakkan. Puasa adalah menahan diri kita, bukan setakat makan dan minum, tetapi menahan diri kita dan melatih diri kita daripada segala benda yang membawa kepada nafsu. Dan 4 unsur yang ada pada manusia. 1, manusia dia ada akal. 2, manusia dia ada nafsu. 3, manusia ada hati. 4, manusia ada roh. 4 perkara. 4 perkara inilah sebenarnya membawa kepada gabungan-gabungan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak pada kita dalam melakukan ibadat. Nak buat ibadat, kena gabung 4 perkara. Supaya mana ibadat kita baru boleh jadi ibadat hak esok nak mati. Kalau kita tidak gabung 4 perkara ni, ibadat kita tak sampai kepada roh. Ibadat kita tidak berlaku dengan akal. Ibadat kita tidak akan dilaksanakan melalui cakapan hati. Ibadat kita tidak akan berlaku dengan semua badan-badan dan tubuh kita. Ada? Sebab ibadat kena dapat perkara yang mesti ada pada dah sejajar dengan perkara-perkara begini. Pertama, akal. Akal kena wadah untuk buat ibadat. Bila kita nak buat ibadat ni, kena faham sungguh apa yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, supaya mana kita tahu. Bukan setakat puasa ni, setakat makan minum ya. Hari ni aku puasa, dia pun tak makan, tak minum, tapi hak lain belum habis. Hak lain keluar habis. Gong-krang, 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 gong-krang. Macam biar rumah kenduri tengah bersiap bawang. Sambil kulit kupas kulit bawang, sambil kau duduk selak kain kawan tu. Kupas bawang sini, selak baju kawan tu. Faham tau? Selak baju ni buka kain kau kan? Sambil dia buka baju bawang, dia buka juga baju kawannya. Sambil dia buka ulah-ulah bawang, dia buka kain kawannya. Itu dia. Ini yang berlaku pada kita kehidupan hari ini. Mulut tak jaga, suara tak jaga, lafaz merongkong tidak dijaga, lidah tidak dijaga, walaupun kita nak mengamalkan pada bulan yang Allah Ta'ala bagi kerahmatan kepada kita. Ini dia pakai akal. Kita kena faham. Bila akal faham, hadirnya daripada hati. Hati yang memulakan segala-galanya. Sebab itu Nabi sebut, Iza suluhat suluhal jasada kulluh, wa iza fasadat fasadal jasada kulluh, ala wahya al-qalbu. Hati ni, kata Nabi SAW, jikalau kamu menjaga dia dengan baik, maka dia akan menghasilkan tubuh badan yang baik. Jika dia buruk, maka tubuh badan kita juga buruk. Dia bermula di hati. Segak muka bermakna segak hati. Walaupun dalam banyak keadaan kita hari ini kita guna makeup, pasal nak bagi cantik muka, kita bubuh bedak, kita bubuh celak, kita bubuh semua jenis benda-benda krim. Sama ada krim sedayu tinggi, ataupun krim Lisa kosmetik, ataupun Fair and Lovely. Itu di antara nama-nama krim yang top. Bukan lagi krim-krim lain. Kita juga pada waktu itu menjaga tubuh badan kita dengan baik. Kita boleh jaga muka kita, kita boleh jaga apa yang ada pada kita di segi luaran kita. Tetapi sebenarnya penjagaan kita pada benda-benda luaran ini bersalahan dengan penjagaan kita dalaman. Nabi suruh jaga dalam. Bukan Nabi tak bagi beli beli, belilah boleh. Tapi kalau nak pakai, bagi sejajar dengan hati. Nabi tidak mahu umat dia, walaupun Allah Ta'ala tidak mendatangkan pembalasan secara otomatik, pembalasan secara cash, tapi Nabi berpesan, kalau kamu boleh menjaga hati kamu, maka pada waktu itu rupa kamu juga akan baik. Rupa kita jadi baik rupanya dengan hati. Tak mesti jaga muka berbedak kan. Tapi kalau kita berbedak saja, muka kita masam, tak mau senyum dengan orang, syok ada bedak kita. Tak syok. Hai, pasal Puan Mazam kan ni,
Tak boleh senyum. Kalau senyum lagi kerak habis muka. Lain lah. Macam dia buat kering kebaya sangat. Lepas tu dia buat budak. Lepas tu dia tak ada senyum dengan orang. Kalau senyum dia jadi kerak macam. Itu lain cerita. Nabi mana kata Nabi tidak mau macam tu. Nabi nak sebenarnya hati itu perlu dijaga dan hati itu perlu dikawal. Sebab ini unsur yang paling penting pada penghidupan manusia. Inilah yang menghasilkan kepada kita peribadatan kita untuk hari esok kita nak mati. Kita faham bahawasanya pada waktu itu peribadatan aku hari ini ya Allah, mungkin ini hari dan akhir aku. Ini kita nak macam tu. Kita melakukan ibadat seolah-olah esok kita nak mati. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab itu kualiti inilah yang Allah Ta'ala selalu sebut dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Sudah berapa banyak aku kalahkan pasukan-pasukan perang. Bukan pasukan kita hari ini, perang. Yang mana mereka ini berjuang di jalan aku, sedikit bilangan mereka. Sikit. Tentera Talut yang berperang dengan tentera Jalut. Tentera Jalut hampir 10,000 orang. Tentera Talut tak sampai 1,000. Bayangkan tentera dan perempuan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memenangkan tentera Talut, yang mana pada waktu itu dibunuhlah Jalut itu oleh Daud alaihi salam. Nabi Daud bunuh. Waktu itu Nabi Daud muda ni, kecil lagi. Dia pakar terhabis, pakar plastik yang piang, kena kepala pecah darah. Ini yang berlaku, yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita dalam Al-Quran, iaitu orang-orang yang berkualiti inilah yang melaksanakan peribadatan mereka dengan sempurna. Bila dia faham, dia tahu bahawasanya ya Allah, puasa aku ini yang kau berikan kepada aku sebagai satu disiplin. Allah Ta'ala bagi puasa sebagai disiplin, bukan dia nak suruh kita kurus badan. Bila kita lakukan puasa untuk kurus badan, ini akal kita yang tidak sampai kepada tahap dia. Maka apa yang berlaku kepada kita? Bukan melakukan peribadatan untuk mati hari esok. Sebab kita masih lagi dalam proses nak jaga badan kita bagi cantik. Nak bagi badan lawa tu besar, Allah badan naik semakin, aku makan roti canai 3 biji. Lepas tu tak ada lari tang pun aku kena aku besar. Nampak? Kalau puasa macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat apa? Dia dapat roti canai kemarin lah. Tak dapat apa? Sebab niat dia tak betul lah. Kita bermula pada hati. Sebab itu pengamalan, sama ada pengamalan ibadat dan pengamalan adat, terletak dia itu pada hati. Hati manusia yang membezakan antara ibadat dan adat. Kalau dia jadi ibadat, maka dia memperolehi pahala daripada Allah. Tetapi kalau dia jadi adat, habis kita puasa. Bukanlah kita menjadikan puasa kita itu untuk penghidupan, tapi sebenarnya puasa itu hanya sekadar mana kita mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Seperti mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ramai daripada umatku, aktsaru min ummati, yang mana bila mereka ini melakukan puasa, kana saumihi ju awal atash, yang mana mereka ini bila berpuasa mereka hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Dapat lapar, dapat dahaga. Itu yang kita dapat. Pahala tak dapat. Inilah peribadatan yang kosong bagi kita, yang kita tidak tahu berlaku pada penghidupan kita pada masa ini. Yang sama juga dengan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mana tidak mendapat kasih sayang Allah, iaitu satu golongan yang suka mabuk dia. Lepas tu kita pun akal mabuk. Akal kita mabuk bila kita mabuk dengan penghidupan dunia. Mabuk kita sebenarnya, itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadis ini perlu ditafsirkan dengan luas. Bukan setakat mabuk untuk minum arak, tetapi mabuk dengan penghidupan dunia. Sebab itu ibadat kita jadi kosong. Sama dengan penutupan aurat kita pada masa ini. Adakah kita menutup aurat mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada kita, ataupun kita menutup aurat hanya kerana memang nak nampak lawa? Ini dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza pada kehidupan kita pada masa ini. Itu yang berlaku ke hati-hati kita. Pemain tengok tu dia tudung wardina, kita pun wardina, semua pakai tudung wardina. Lah ni baru-baru ni saya pergi satu pasar malam, tengok siapa tudung bawai. Oi, ikan bawai pun pakai tudung. Dapat ikan pun pakai tudung dah, pasal orang tak mau pakai. Lagi syok kalau kita pergi rumah lepas. Lagi syok bila masuk rumah lepas, tengok-tengok televisyen pakai tudung, tuan rumah tak pakai tudung. Itu lagi syok. Dia tengok, oi, televisyen pun pakai tudung. No? Itu hebat.
Mana kata kehebatan kita itu meletakkan kita dalam hidup ini. Adakah dia menjadi ibadat kepada kita, atau sekadar mana kita nak memenuhi kehidupan kita semata-mata? Sebab kita kena faham. Nabi kata kena faham dengan akal kamu, barulah kamu jadi hebat. Sebab itu kalau tak faham jadi lingkup. Ada satu cerita dia tak faham. Mak Saleh dia naik kereta di Kelantan, naik beca. Bila dia naik beca di Kelantan, tak apa, dia tak pusing. Round Bandar Kota Baru. Yang kawan ni pun tak apa naik. Dia tak pernah cakap orang putih. Orang putih pun tak pernah cakap Kelantan. Dua-dua tak faham, jadi lingkup. Bawa masalah orang Mak Saleh pun kan bukan macam orang Melayu halus. Orang putih ni besar, berat pula. Dia bawa dengan barang-barangnya walaupun naik seorang. Orang tua ni pun tak larat. Ayuh, orang terus sampai tempat dia yang dia nak konti. Mak Saleh pun tanya, how much? Kawan ni tak faham. Kata Mak Saleh tanya, how much tu berapa? Dia ingat Mak Saleh tanya nama dia $1. Nama dia $1. Pakai $1. Bila dia sebut $1, Mak Saleh kata marah. Ambil RM1 bagi RM1 dia kata, hai, apa RM1 ni? Takkan bagi RM1, tak bagi RM1. Padahal kita $1. Jadi tak boleh kata apa lah, dia boleh $1 tu lah. Padahal satu kota bambu dia tu pusing. Lemah habis kaki-kaki. Pasal apa? Pasal tak faham. Itu masalahnya. Pasal tak faham, kita buat kerja jadi macam tu. Sama dengan peribadatan kita. Kalau kita tidak faham apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita hari ini, maka otak kita pada waktu itu mabuk. Maka mabuk otak inilah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka berada pada bulan Ramadan. Sebab itu disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya bulan Ramadan itu, ingatlah wahai kawan-kawanku, sahabat-sahabatku sekalian, umat Islam, sesungguhnya tidak ada bulan yang paling hebat yang Allah Taala bagi pengampunan kepada dia. Hebat semua bulan Ramadan ni. Yang mana di kala itu juga disambung pada satu hadis, sehinggakan pada bulan Ramadan itu azab-azab kubur dihentikan. Berhenti azab kubur. Ini besar dia. Yang kita hari ini hak tak mati lagi ni, hak masih hidup ni, kita tak rasa apa. Yang kita rasa nak buka puasa. Walaupun buka puasa itu merupakan satu keistimewaan orang-orang berpuasa. Kau mati kita puasa lah ni. Kau mati tak tuan-tuan dan perempuan. Cuba tengok kehidupan kita hari ini berpuasa. Kita bukan kalut nak buat ibadat, kita kalut nak buka. Kita tak dalam badan sedar. Kita habang dah bukan sini lah. Jabat lain. Jabat lain lah. Jabat pencin. Jabat KDSP lah. Lain lah. Jabat pencin. Takkan nak balik lagi rumah. Dia cerita pasal dia nak buka apa lah. Baru pukul 10 pagi. Pukul 10 baru. Ni hari bulan puasa ni. Main tu ke lepas kau main orang besar betul mungkin 10 tak tahu nak masak apa. Tahu ni nampak nak masak apa tak tahu ni, nak makan apa tak tahu. Abang aku pun tak telefon lagi dia tu, bukan senang payah. Sok tadi pun bukan main, bukan payah nak makan. Aku masak tu tak kena, hari tak kena semua, tak lalu lah kena makan Maggi je. Apa boleh makan Maggi, boleh nak hal lain. Tengah-tengah sok tu nak pizza lah, nak apa, tak terkalut je lah. Tapi ini yang berlaku kepada kita hari ini. Adakah puasa kita itu betul-betul berpuasa untuk beribadat kepada Allah, atau hanya sekadar puasa kita itu hanya sebagai satu perkara yang kita buat sebagai budaya? Ada main bulan Ramadan semua orang puasa, kita puasa juga. Puasa juga lah sama-sama. Pasal seronok bulan puasa. Tak lagi tang sana ada jual, tang sini ada jual, tang sini ada. Aku masa tu kusyuk balik kerja je, aku nak pergi tambah dulu. Aku tengok kuih, Allah, tengok agak-agak kan, subhanallah. Agak-agak sekali dengan pokok pun ada, bunga ada, Malaysia ada, agak-agak tu, agak-agak ni satu Malaysia pun ada. Agak-agak satu Malaysia, kita buat kan. Tak lagi tak ada lagi, bulan puasa sama ada insyaAllah. Tu agak-agak satu makanan kita, yang tu puasa kita sebenarnya. Puasa kita tidak menggunakan akal. Puasa kita bukan daripada hati yang bersih. Puasa kita daripada roh yang buruk sebab hati tidak bersih. Puasa kita dengan perasaan kita yang tidak sangat menjuruskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bimbang, yang ni berlaku banyak. Sebab tu Nabi sebut, aku tak mau yang ni, aku nak kualiti. Nabi dah sebut, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, aku nak kualiti untuk penghidupan kita hari ini sebagai satu ibadat. Kalau nakkan kuantiti, itulah
banyak orang berpuasa. Tak ramai orang yang tak puasa bulan-bulan Ramadan. Ramai. Tapi bagaimana puasa kita? Adakah puasa kita itu mendapatkan jalan yang setimpal dengan pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya? Golongan kedua yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mereka ini melakukan puasa tetapi Allah Taala tidak terima puasa mereka, iaitu orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ini berat ni, yang ini besar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu hari raya nak main ni, kita pesan siap-siap bukan balik raya saja. Puasa pun kena balik, bukan puasa dengan mak ayah kita. Puasa pun kena balik jenguk daripada rumah, yang mana disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, haraman, dan sesungguhnya haram bagi kamu uququl ummahat, berdurhaka ataupun menderhakai kedua-dua ibu bapa. Haram. Allah Ta'ala hukum haram otomatik, haram terus, amal, perintah. Kalau buat, makanya kata Nabi SAW, 15 perkara mereka-mereka yang tidak mendapat inayah Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka mendurhakai ibu bapa. Satu daripadanya, saya nak sebut satu padanya, rezeki tidak diredai. Rezeki tak redha dengan baik-baik, itu salah satu. Ada 15 perkara bila kita tidak hormat kepada kedua ibu bapa kita. 15 perkara Allah Ta'ala pandang pada kita, iaitu yang keduanya, murah rezeki tak ada. Tak ada murah rezeki. Rezeki satu tak redha, yang dua tak murah. Pasal apa? Tak hormat dan tidak menjadikan kedua ibu bapa kita sebagai orang yang patut kita kasih dan kita sayang. Ini keadaannya orang-orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, bahwasanya disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang derhaka kepada Allah, kepada kedua ibu bapa, maka sebenarnya dia telah menempah dalam kuburnya itu adalah rakan-rakannya daripada binatang-binatang berbisa. Yang disebut ni, yang ketiga, binatang berbisa masuk kat kita, main dalam kubur. Baru-baru ni kita pergi ke Mekah balik, saya jumpa balik dengan sahabat saya di Mekah, Arab, Najmi nama dia, Syekh Najmi. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi balik pada kita. Satu ketika dulu, waktu saya berada di Mesir dulu, waktu tu kami dapat berita yang mana azab kubur, cerita tentang siksaan kubur. Azab kubur ni kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang pernah berlaku. Ulang sujang memang pernah wujud. Sebab itu berlaku di Madinah, di Bakir. Berita ini masuk semua negara-negara Islam sebenarnya, masuk dalam Sarawak tahun 1995 kalau tak silap saya, atau 1996. Itulah di antara tahun-tahun dia. Yang waktu itu saya simpan lagi kerajaan surat khabar yang berada di Mesir. Satu surat besar, gambar pun besar ke muka depan, yang menulis depan dia, ular sujang keluar daripada kubur. Ini cerita benar. Baru-baru ni saya pergi ke Mekah dalam umrah saya. Bila mana saya bertemu balik dengan Syekh Najmi ni, alhamdulillah dia simpan kertas soalan tu. Dia masih simpan, menjadi nostalgia bagi dia. Dan dia berada di Madinah pada waktu itu, sebab dia ni petugas Masjid Nabawi. Bila dia berada di situ, dia cerita balik pada saya apa yang berlaku sebenarnya memang benar dan tepat. Satu ketika seorang ni daripada orang Islam kita yang meninggal dunia. Tapi dia tak meninggal dunia di Madinah, dia meninggal dunia di Riyadh. Dia meninggal dunia di Riyadh tu. Tapi oleh kerana dia bagi tahu dah kepada anak-anak dia, nak minta bahawasanya nak duduk di Bakir. Dia nak duduk dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan ke anak-anak dia, wahai anak-anakku, aku mati esok, kamu balik simpan aku di Bakir. Sebab apa? Sebab orang-orang Arab semua tahu. Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya 3 perkuburan yang Allah Ta'ala bagi nikmat besar sampai hari kiamat, iaitu 1 perkuburan Bakir, 2 perkuburan Ma'ala di Mekah, 3 perkuburan Subaikah juga di Mekah. 3 kubur ni Nabi doa waktu mana Nabi ada, ya Allah rahmatilah penghuni-penghuni Bakir, ya Allah rahmatilah penghuni-penghuni Ma'ala, ya Allah rahmatilah penghuni-penghuni Subaikah, sampai hari kiamat. Orang-orang Arab memang mereka minta supaya mana balik tanam di Bakir atau di Ma'ala atau di Subaikah. Sebab apa? Sebab mereka mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala atas doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang nak masuk Bakir ni dia tak sesuai. Pasal apa? Berlaku pada dia ketika mana dia disolatkan. Imam Syekh Huzaifi tu tak mau sendiri jadi imam dia. Rasa berat hati. Syekh Najmi ni cerita,
Imam Hudzaifah, imam nombor 1 Madinah, rasa berat hati pagi itu nak solatkan jenazah dia. Tak mau kalau boleh, pergi orang lain lah. Tapi oleh kerana dia tak dapat tidak. Sebab orang yang mati itu di kalangan bangsawan Mekah. Jadi mau tak mau dia terpaksa jadi. Pasal takut lagi pemerintah kata dia tak mau pula, dia ikat. Akhirnya dia pun jadi imam juga lah. Tapi dengan hati yang tak seronok. Pasal kuat dia pun tak tahu, pasal pun tak seronok sembahyang kat imam, kat mayat ni. Selesai saja diberangkat, beratnya bersangatan, berat sungguh. Jadi berat. Sampai saja di bakir, lubang dia sudah tersedia, nak masukkan mayat, keluar ulang. Ini diambil gambar dia oleh perakam-perakam wartawan pada waktu sebab mati ni bangsawan. Ambil gambar, terkejut, tengok ular yang sangat besar. Saya tengok ular tu sangat besar. Dia ada bawah ni macam jagung. Rupanya sangat boleh, tak boleh tengok ular macam tu. Tapi gambarnya samar-samar. Sebab pun dalam liang tu dia gelap sikit. Ular tu besar, mata nampak bercahaya, tapi dia macam jagung. Macam kita tengok ikan keli besar, jagung. Rabi. Takut kita tengok, maka dia sebut sujud. Ini yang berlaku. Nak buat turun tak boleh. Tak buat turun pun tak boleh. Tak apa, tak boleh balik. Buka liang baru. Sebab di bakir ni dia suka goreng banyak kubur. Goreng siap-siap pasal orang mati sedia. Goreng banyak tempat. Tutup lubang ni, pergi kubur lain. Pergi lubang lain sama juga. Buka tengok ular yang sama duduk langsung. Ular yang sama duduk langsung. Akhirnya ulama-ulama yang ada pada waktu itu di Madinah, dia kata nak buat macam mana? Tuan Syekh, ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat apa dah, kita lepaskan dia. Lepas turun tak ada pijak tanah, dia sambat, tarik masuk dalam lubang. Tak tahu pergi mana. Itulah dia. Ni Syekh Najmi cerita balik dengan lengangan air mata, ketakutan, sangat takut bila bertempur tengok sendiri dengan mata kepala mereka. Apa yang disebut oleh Nabi kita SAW itu benar-benar berlaku. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, inilah perkara yang perlu kita faham daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, berupa perintah dan juga berupa larangan-larangan tersebut adalah untuk diri kita sendiri, yang mana penghayatannya telah ditunjukkan oleh baginda SAW dan juga para sahabat dia, supaya mana kita menilai perkara-perkara tersebut menjadi salah satu daripada agenda kehidupan kita hari ini. Sebab kita bukan hidup untuk seronok. Kehidupan kita bukan seronok. Kita bukan duduk di sini kerana nak jadi orang besar, bukan. Tapi kita hidup di sini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah sejajar dengan kehidupan hamba. Mestilah hidup kita sama dengan apa yang Allah Taala nak pada kita, yang mana kita meletakkan taraf kita itu sebagai hamba kepada Allah Taala, dan juga sesama manusia kita ada persamaan. Ini keadaannya yang Allah Ta'ala nak pada kita dalam kehidupan hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh baginda SAW, mereka daripada golongan-golongan yang tidak mendapat kerahmatan daripada Allah dan tidak dapat sedikit pun pengampunan Allah, iaitu mereka yang suka melakukan perzinaan, sama ada perzinaan mata ataupun perzinaan perlakuan mereka. Yang ini disebutkan jelas oleh baginda SAW. Orang-orang yang suka melakukan zina ini, maka mereka ini tidak akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka mengecapi Ramadan macam orang lain. Dia puasa juga, bukan tak puasa. Tapi zina juga, puasa juga. Ini yang berlaku hari ini. Yang hari ini pun kita boleh tengok macam-macam hal. Satu keadaan saya harapkan kepada kakak-kakak saya lah, terutamanya yang dia perlu menjaga keadaan-keadaan macam ni. Jangan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, seperti mana yang telah berlaku dalam masyarakat kita hari ini, yang kita boleh tengok macam-macam hal. Suatu hari di Sungai Petani, ini cerita benar juga. Bila seorang suami datang berjumpa dengan saya, minta tolong, Ustaz tolonglah Ustaz, isteri dia tinggalkan anak umur 4 bulan. Isteri tinggal anak umur 4 bulan, tuan-tuan dan perempuan di Sungai Petani. Negeri kita, negeri Kedah kan, negeri hijau kuning. Tak, kita dah sambut bola dah ni. Negeri ni, Sungai Petani, tinggal anak umur 4 bulan, duduk atas katil, duduk khayau, duduk gewak ke gebak, kiau. Anak ada 3 orang, yang seorang abang, yang nombor 2 kakak. Yang kakak adik kecil. Abang jajah 5, adik yang kedua jajah 3. Yang kecil sekali umur 4 bulan. Satu hari ketika mana suami dia pergi ke pejabat, tak boleh cerita, ada siapa dia? Tak boleh. Itu rahsia. Itu rahsia besar. Cuma kita ambil panduan saja. Panduan boleh.
Suami bila pergi ke pejabat, tahu-tahu SMS sampai. SMS sampai, abang selamat tinggal, jaga anak-anak. Itu dia dapat SMS. Sekali kan telefon semua dia tinggal. Dia SMS, dia keluar rumah. Dia keluar rumah, dia bawa baju dia. Sikit dah baju dia, dalam beg. Suami tengok terkejut, tengok SMS apa ni. Terkejut dia, telefon balik tak angkat. Telefon lagi tak angkat. Pada tinggal tu lah. Suami pun rasa tak puas sedap hati, start kereta balik. Masa tu pukul 10 pagi. Orang ajar sangat. Balik suami di rumah, tengok tu dia. Pintu tak kunci. Pintu memang dia tak kunci. Dia tutup gerai, dia tutup pintu. Anak duduk kaya dalam bilik. Suami masuk tengok anak duduk tidur. Bukan tidur, anak duduk kaya. Tak masuk tu. Tu nasib baik dia balik awal. Kalau suami dia balik petang pukul 5, dia tengok anak tu keras. Dia tak sedap hati. Balik tengok anak tinggal. Bila balik saja anak-anak sekolah, ikutnya mak dia pemik. Sebab mak dia tak kerja. Mak dia kerja, sebenarnya tapi dia kerja luar. Dia kerja luar ni, dia kerja insurans. Kita mahu lah sebab kenal bahawa sekarang dia kerja insurans. Seorang tu dia juga tadi hati insurans pun. Insurans mana tak kerja tak. Mak dia kerja insurans. Kerja duk cari orang insurans ni lah. Akhirnya tinggal anak macam tu, suami terkejut tengok anak tak ambil sekolah. Tak apalah, suami pun pergi ambil pas semua, balik-balik anak tak boleh duduk. Anak biasa mak ada, hari mak tak ada. Tak mau pergi sekolah. Tak kecil tu malam tu sambil rak saja, wah. Akhirnya 2 minggu lepas mana dia tinggalkan rumah, satu hari, satu petang, isteri dia balik. Isteri dia balik rumah. Tapi balik dalam keadaan yang sangat memilukan. Pilu semua. Balik pilu, tinggal kain batik dengan tisip putih. Balik kain batik putih, cincin, jam, gelang apa semua tak ada. Tudung-tudung pun tak ada pakai. Dia balik dalam keadaan macam tu. Inilah keadaan sekarang ni. Sebab tu saya mengharapkan bahawasanya ibu-ibu, kakak-kakak saya sekalian, tolong jaga benda-benda macam ni. Satu ketika bila kita keluar berurusan dengan orang luar, satu, kalau nak berurusan, jangan tengok mata. Jangan tengok mata dia lama. Walaupun mata dia macam Shahrukh Khan dengan mata. Hijau kan biru kan mata dia, jangan tengok. Bukan tak boleh tengok sikit, nampak tengok lari. Sebab bila kita tengok mata lama, dia boleh mengundang bahaya. Yang cerita dia sebenarnya bukan si isteri ni nak, tak mau. Tapi oleh kerana dia selalu berurusan dengan orang luar, satu ketika dia ni ada rupa sikit, akhirnya lelaki tadi ambil kesempatan. Dah banyak kali jumpa, dia pun pakailah orang-orang yang patut dia pakai. Akhirnya satu tinggal anak dia tak ingat dah anak dia. Tapi dia hantar balik 2 minggu lepas hantar. Tapi hantar dalam keadaan tak jadi apa, buruk. Itu keadaannya. Tapi suami ni alhamdulillah, kita pun bagi kaunseling balik kepada dia. Sebab kita pun merawat pada dia. Kita terima lah, sebab bukan kehendak dia. Alhamdulillah suami dia terima balik, semua hidup aman balik seperti sedia kala. Tapi itu menjadi satu kenangan kepada dia. Dan sebab itu bila kita nak keluar rumah, bacalah doa-doa kepada Allah SWT sebagai pelindung kepada kita. Ini pelindung. Tapi ingat, jangan baca doa tu kerana nak berlindung semata-mata. Kita baca doa sebagai satu ibadat. Doa juga adalah ibadat kepada Allah SWT. Jangan kita berdoa hari ini kerana satu-satu perkara. Tak boleh. Ini Nabi tak suruh pada kita macam tu. Ini kualiti hidup. Inilah pengibadatan kita setiap masa. Yang kita nak bawa sebenarnya doa menjadi rutin bagi kita dalam beribadat. Apa-apa juga kembali kepada Allah. Apa-apa juga kembali kepada Allah. Itu keadaannya. Tengok komputer rosak. Kerja yang kena buat. Kita jadi, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar mana ya Allah, mudahkanlah kerja-kerjaku dan tugasku ni ya Allah. Macam tu kita nak. Macam tu yang kita nak. Ni tak, satu kena main sesemua burung, baru kalut dengan sesemua burung. Mana-mana Ustaz, tolong bagi ke kami doa sesemua burung. Habis segala burung-burung kita doa. Ya Allah, jauhilah aku pada burung-burung, jauhilah aku daripada burung-burung, jauhilah aku daripada segala jenis burung-burung tu, utamanya burung garuda dan sebagainya. Itu dia. Habis segala burung-burung tu tak boleh main ke rumah kita. Apa pasal dia tak cari sambat kau tadi? Kalau dia doa burung-burung apa semua. Itu dia. Itu masalah kita. Sebab kita ambil satu hal saja untuk berdoa kepada Allah. Sedangkan doa itu merupakan kepentingan kepada kita untuk kehidupan. Kita kena bermunajat kepada Allah Ta'ala sentiasa masa sebagai pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting bagi kita. Itu hak bagi Allah Ta'ala pada kita yang diletakkan supaya mana sikap seorang hamba itu, bila aku uji dia, maka pada waktu itu dia mengharapkan kepada aku.
Allah Ta'ala nak pengharapannya hari ni. Bukan nak apa, sebab tu Allah Ta'ala bagi hidup kita macam-macam. Hai, ada orang nikah, ada orang tak nikah. Itu keadaan dia. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala telah memberitahu pada kita segala apa yang berupa jenis jodoh, berupa rezeki, ajal, maut, semuanya hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberikan tiap-tiap seorang itu akan jodoh dia. Itu janji Allah. Memang betul. Ada orang tanya saya, ya Ustaz, ni Allah Ta'ala kata dah kita semua ada jodoh. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta semua benda itu berpasang-pasangan. Ada pasang belakang. Hatta apa yang ada pada diri kita pun berpasang-pasangan. Pasang semua, betul? Lubang hidung ada 2 pasang. Tak pernah jantan, tak pernah betina, tengok sendiri. Tak pernah lepas keluar banyak, satu jantan. Tak lepas keluar sikit tu, dia betina, perempuan. Semua, telinga apa ada 2? Telinga jantan dan telinga betina. Ada telinga jantan, ada telinga betina. Yang mana jantan, yang mana betina, kena tanya Firamli. Bulu roma, sama. Bulu roma kita ada jantan, ada betina. Sebab Allah Ta'ala sebut macam tu. Mimma tumbitul. Apa yang tumbuh pada kamu juga ada pasang dia. Macam mana nak tahu bulu roma jantan, bulu roma betina? Bertanya saya, Ustaz, macam mana nak tahu bulu roma jantan, bulu roma betina? Saya minta senang saja. Bulu roma jantan, dia duduk tegak. Ya, dia tegak kan? Bulu roma betina kan? Dia betina dia condong kat bawah ni. Itu bulu roma betina. Jantan dia tegak. Betina dia tegak. Bila mana? Bila dia nak ceri. Ya, bila dia nak ceri bulu roma, hak mana condong pada hak satu bulu tu, hak bulu tegak, bulu jantan. Hak bulu condong, bulu perempuan. Dia macam tu. Saya betul nak pergi ke Istana Raja. Cukup saya nak panggil pergi situ. Bila pergi semua selesai, saya buat urusan apa semua, ceramah-ceramah kat kerja-kerja dia tu. Sekali dengan cukup saya nak semua. Dia kata, jom Ustaz, saya nak bawa tengok taman ayah saya. Taman Tekul, bangku kita lah. Bangku duduk di sana tadi, istana saya punya lah. Saya pun masuk pergi, tengoklah semua bintang-bintang yang ada pada dia tu. Lepas tu saya pun tengok burung merak. Dia kata burung merak ni saya gelak tu. Bercelok lagi ni. Rupanya dia kata, Ustaz, burung merak hak lawa tu Ustaz, hak tu jantan. Oh ya ke? Tu hak ekor dia rong tu jantan. Takkan jantan segak dulu ni? Kau pada betina. Ni Ustaz, loh kecu. Betina tu kecu. Hak jantan tu kemar. Saya kata saya tak tahu lagi ni. Pertama kali saya dengar, dan pertama kali saya tahu bahawasanya binatang ni hak jantan segak. Hak jantan segak, hak betina tak ubah segak. Lepas tu kawan tu kata, Ustaz, benarnya kita pun segak Ustaz. Orang jantan memang Allah Ta'ala buat segak ke segak? Ya tak? Saya pun tengok dia, tengok saya pindah kau segan, saya nak tak? Dia kata segak. Takkan saya nak tahu perempuan tak segak pun, segak pun dia pun lagi. Saya kata dah, lepas saya pergi kata perempuan semua, comel dia pun senyum, syok. Dia kata tak kan? Orang lelaki semua segak, sebab tu kita tak payah pakai belah. Macam itu lah. Kita budak tak pakai apa, tak pakai belah. Kau tengok perempuan Ustaz. Ya bedak lah, itulah, inilah. Kalau saya nak pergi segak Ustaz. Oh sungguh, hang betul. Tapi lepas tu saya nak pergi, saya kata betul ke tak? Saya nak kata lepas tu saya nak. Itu dia keadaan yang jadi Allah Ta'ala buat kita macam tu sebenarnya. Cuma dengan kita meneruskan penghidupan kita. Yang keempat yang kata Nabi kita SAW, orang yang banyak berkelahi. Jadi orang banyak kelahi ni, waktu dalam bulan Ramadan dia tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerja ada kelahi ya. Bukan dia buat puasa. Teguk tak boleh. Tak teguk pun tak boleh. Kalau teguk dia kata hendak ajar aku. Tak teguk apa, tak teguk apa kan aku tu. Itu dia. Ini perangai dia panggil. Ini PN, perangai yang lahir daripada penghidupan manusia hari ni. Dia kira nak kali. Bukan ada pasal apa. Main hari-hari pun nak kali. Bunggam. Bukan di sini. Ini tempat saya. Main pagi-pagi itu naik muka lain lah. Apa tak lagi waktu nak balik. Tak boleh. Salah sikit siap. Salah sikit siap. Sampai satu ketika kata Nabi kita SAW, di dalam hati mereka itu tidak ada langsung sifat Rahman. Nabi bimbang inilah daripada kebimbangan aku kepada umat-umatku, di kala mana mereka ini banyak mementingkan diri mereka sahaja. Penting diri.
Kita tengok kita saja tanpa melihat yang lain. Maka pada waktu itu kata Nabi, la yurham man la yarham. Sesungguhnya orang-orang yang tidak merahmati orang lain dengan kasih sayang, maka Allah Ta'ala juga, kata Nabi, tidak akan menyayangi pada diri dia. Bila Allah Ta'ala tidak sayang pada kita, maka pada waktu itu, walaupun bulan ini bulan ibadat bagi kita, tetapi kita tidak mendapat inayah dan tidak mendapat kenikmatan daripada bulan ibadat ini. Ini yang penting, yang perlu kita tahu. Yang kelima, yang kata Nabi kita SAW, orang yang mana mereka ini tidak mendapat juga kerahmatan Allah, walaupun Allah Ta'ala dah bagi kepada mereka 3 bulan yang baik, 3 rangkaian bulan menandakan kasih sayang Allah, iaitu orang yang melakukan perkara-perkara jenis-jenis perjudian, jenis-jenis perkara judi. Duduk saja-saja menjudi, walaupun tak piti kamu ekor, tapi main bola di kampung macam kalau main bola di kampung pun macam. Kalau tak main bola di kampung pun pergi mengaitkan, sama. Pergi mengaitkan, kalau ada konsep perjudian, maka jadi judi. Bukan pasal ikan tu, pasal konsep pertandingan. Judi ini adalah konsep pertandingan. Bukan mesti judi orang tu perhatikan toto, sport toto ataupun apa-apa nombor ekor. Bukan. Itu satu daripada judi besar. Judi-judi lain semua perkara yang bersangkutan dengan masalah, iaitu ada orang ketiga. Perkumpulan duit yang berlaku daripada orang pertama, orang kedua dan disimpan oleh orang ketiga, yang mana hadiah-hadiahnya juga diambil daripada kutipan-kutipan duit tadi. Ini juga dinamakan judi. Ini kaedah. Lepas tu dengan kita lead kampung, tak apa, euro je judi. Lead kampung tak apa, kampung kita, kampung Pinang Sebatang buat lead kampung. Kita kutip duit penyertaan, semua kena kutip duit cuma RM50 satu kumpulan. Sebab kita nak beli hadiah bagi siapa menang. Judi. Kita kutip duit juga nak pergi tangkap ikan, sama. Seorang RM20, kita masuk 1 jam, RM20 satu pertandingan, dapat ikan besar. Siapa paling besar dapat hadiah. Hadiah-hadiah daripada duit yang kita kumpul. Judi. Itu dia. Itu keadaan dia. Sebab tu kita kena hati-hati dalam kehidupan hari ini, supaya mana tidak berlaku pada kita. Duit yang dikumpul daripada harta ataupun daripada duit himpunan peserta, jangan buat hadiah. Tak apa. Kalau nak juga boleh. Cara dia macam mana? Buat perlawanan, KWSP buat perlawanan bola sepak. Tapi hadiah cari ikan apa nama pejabat pencen. Pejabat pencen tolong bagi sumbangan hadiah kepada kami. Tak apa. Sumbangan hadiah kita kutip daripada orang luar. Itu tak apa. Itu boleh buat dan tidak dinamakan judi. Tapi jangan ambil duit yang dihimpun daripada penyertaan tersebut. Kalau kita ambil pada duit penyertaan, maka jadilah judi pada kita. Dan juga kata Nabi SAW, mereka-mereka juga yang selalu berdusta. Ni dia no? Yang kelima ni no? Orang yang suka berjudi dan mereka-mereka yang selalu berdusta, cakap bohong dia. Ini golongan-golongan yang tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka melalui bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala bagi rahmat yang besar kepada mereka. Yang keenamnya, orang-orang yang suka melaga-lagakan orang lain supaya mana bergaduh. Ini orang yang terakhir yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, golongan terakhir, golongan batu api. Lagi dia tak pakai batu api dah sahoi. Lah ni mana ada batu api letter saya kes. Piau net oi, sama. Dia berkelai bukan dekat luar kan, berkelai sampai dalam Facebook tu. Lah kan bila tengok muka lah, Facebook yang tak pada kan. Elah sikit lah kau tu balas. Polo, kau dia balas. Elah. Semua sikit kan. Semua yang duk balas ni jadi hambur habis. Menantu dan ibu mertua bergaduh kerana Facebook. Menantu sama menantu bergaduh kerana Facebook. Rakan sekerja di pejabat bergaduh kerana Facebook. Ini semua unsur-unsur yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak sebut Facebook secara jelas, Nabi sebut umum. Sama ada perlakuan itu berlaku secara direct pada kita, ataupun perlakuan itu berlaku pada kita daripada unsur-unsur lain. Ini dalam kehidupan kita hari ini, Hani ada banyak baju api ni banyak. Dia suka tengok orang bergaduh. Dia suka bawa cerita. Orang bawa cerita ni lah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Ramadan itu 3
peringkat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. 10 awal pertama malam adalah malam Allah Ta'ala bagi pengampunan kepada kita. 10 malam Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. 10 malam yang kedua Allah Ta'ala bagi maghfirah. 10 yang terakhir Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu 30 malam yang Allah Ta'ala bagi daripada bulan Ramadan itu, walaupun hebat pada dia, tetapi dia tidak memberi manfaat kepada golongan-golongan yang 6 ini, yang mana mereka melakukan pengibadatan kepada Allah, bukan pengibadatan yang Nabi kita nak pada kita hari ini, ataupun yang Nabi anjurkan pada kita mengikut piawaian-piawaian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu kefahaman ini perlu. Sebab itu Allah Ta'ala utuskan baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita, supaya mana kita faham macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Macam mana para sahabat laksanakan amalan-amalan mereka, macam tu yang kita buat. Seperti mana yang berlaku kepada para sahabat bila mengaitkan tentang diri mereka dengan ibadatnya mereka kepada Allah, mereka bagi keutamaan tanpa ada syak wa sangka, dan tanpa ada lagi alasan-alasan pada mereka. Tak ada alasan lah. Kita alasan banyak. Bulan Ramadan alasan paling banyak. Nabi sembahyang tarawih hak 20, tak boleh lah, tak overlapat. Bid'ah. Oh, alasan bid'ah. Hak 20 tu bid'ah, 8 tak apa. 8 tu, bukannya 8 tu pun tak cukup. Tok Imam sembahyang dah 2 lah, dia pukul 6 dia dah keluar sekali. Hak tu apa? Berdoa. Hak dia sebut orang bid'ah, hak dia berdoa, tak kuat. Dia tak kira. Ini yang berlaku pada kita ni. Alasan kita banyak. Waktu mana kita nak melakukan ibadat. Benda jenis ibadat ni bukan mudah. Nampak senang. Kita boleh sebut, marilah kita berzikir kepada Allah Ta'ala dan menyebut nama Allah. Berapa banyak yang kita boleh berzikir, menyebut nama Allah? Tak mudah. Mari kita habiskan Quran, khatam Quran pada bulan Ramadan. Berapa orang yang boleh mengkhatamkan Qurannya pada bulan Ramadan? Mari kita berpuasa mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang boleh ikut? Mari kita berpuasa sungguh-sungguh, bukan setakat kita tahan lapar dan dahaga, tetapi kita menahan juga perkataan-perkataan yang keluar pada kita. Berapa orang yang boleh tahan? Ini ibadat. Sebab itu bila kita melakukan ibadat, adakah ibadat kita ni sejajar macam Allah Ta'ala nak terima? Kalau kita nak banding pengibadatan kita hari ini dengan pengibadatan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala sebut, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Sadaqallahul azim. Jangan kamu sangka, wahai umat-umat Muhammad dan seluruh umat-umat hamba-hambaku, kamu boleh masuk syurga aku dengan mudah. Jangan sangka macam tu. Sampai satu ketika kita boleh menyanyi, ku nantimu di pintu syurga. Ewah. Nak menantikan kekasih kita di pintu syurga Allah, siapa yang nak nanti? Eliket. Hak nak tunggu tu eliket, rambut pun tak ada sikat. Tapi dia nak tunggu kekasih dia di pintu syurga Allah. Berat semua manusia ni. Sampai satu ketika dia tak faham apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Sampai satu ketika dia tidak pernah melihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita adalah seorang Nabi yang maksum, Allah Ta'ala dah bagi pengampunan kepada dia. Tapi bagaimana pengibadatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Walaupun para sahabat ini, Nabi juga menyatakan kepada mereka, ramai daripada sahabatku adalah ahli-ahli syurga. Maka bagaimana perlakuan mereka? Sebab itu Allah Ta'ala beritahu pada kita dalam Al-Quran, kamu jangan sangka kamu boleh masuk syurga aku mudah. Wahai hamba-hambaku, sehingga aku uji kamu seperti mana aku uji kaum-kaum yang terdahulu. Seperti mana aku uji para rasul, seperti mana aku uji para nabi, seperti mana aku uji daripada kalangan mereka yang saleh, seperti mana aku uji para syuhada. Maka mereka inilah yang kekal dan layak untuk mendapat syurga aku. Jadi hari ini macam mana kita tuan-tuan dan puan-puan? Allah Ta'ala kata, nak masuk syurga Allah, aku uji dulu macam mereka. Kita tahu semua Nabi Muhammad SAW bagaimana Allah Ta'ala uji dia. Ni kalau nak tengok para rasul, para rasul ni semua Allah Ta'ala uji hebat-hebat mereka. Nabi Allah Yahya kena belah kepala tuan-tuan dan puan. Seorang raja bila mana dia nak nikah dengan anak dia sendiri, nikah dengan anak dia tak ada kerja, dia nikah dengan perempuan seorang, perempuan tu budik. Bila dia budik tu bang raja tengok pelak-pelak anak comel, dia tak boleh orang. Dia tanya aku punya anak aku syok lah pasal nak jadi bini raja. Dia bukan kira apa dah. Nabi Yahya kata tak boleh. Tak boleh tangkap Yahya, hukum bunuh, belah kepala, gaji. Tuan-tuan dan puan-puan,
gaji. Itu Nabi Yahya. Sejajar bagi dia bila digaji kepala boleh masuk syurga Allah, sebab mempertahankan hak Allah Ta'ala. Nabi Allah Zakaria potong pokok, orang Yahudi potong pokok, kena sebelah badan, mati dia, wafat dia. Tu keadaan dia. Nabi Muhammad SAW pun sama. Allah Ta'ala uji dia, kaum dia buang dia, adik-beradik buang dia, nak bunuh. Bukan senang orang nak bunuh kita, hambat daripada kampung halaman dia. Oh, Nabi terima, dahsyat dia terima. Dan satu keadaan tu ujian kepada Nabi kita SAW. Cukup berat sangat. Tengok bawah sikit para salihin, para sahabat. Allah Ta'ala uji mereka macam mana. Tengok Bilal bin Rabah, Allah Ta'ala uji dia macam mana. Ahad tak batu atas dada. Ahad kan tak ada alih lah. Kan nak bunuh aku tak apa. Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir, tarik ni, tangan kiri dan tangan kanan diikat pada kuda. Kuda tu dipacu dia, hambat segala terkejut. Bayangkan kuda hambat segala terkejut. Dia lari pergi tepuk putih dua-dua ni. Itu semuanya perempuan Islam pertama syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mereka-mereka yang layak masuk syurga Allah. Ni Allah Ta'ala kata, mereka ni bawa layak. Jadi hamba macam mana? Itu Allah Ta'ala tanya kita ni. Kita macam mana ni? Adakah boleh pilih? Tak tahu. Tak tahu nak kata macam mana. Tak tahu, saya pun tak tahu nak kata. Kita takut hari ini bahawasanya pengibadatan kita hari ini yang tidak sejajar dengan piawaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sayang nak masuk syurga, tapi kita tak tahu mana. Kita buat puasa, tapi puasa kita tak tahu mana. Tak macam puasa para sahabat. Sahabat puasa bukan macam kita puasa. Dia puasa semua. Sambil dia puasa tu, sambil itulah dia melakukan ibadat dan tugas-tugas ibadatnya kepada Allah. Kita tak boleh. Satu ketika kita puasa, kita tak buat lah. Dan kadang-kadang biar bulan puasa ni kita mati semua, tak ada apa. Jadi aktiviti kita akan mula balik lepas raya. Lepas boleh makan, kita mula aktiviti puasa kita. Puasa para sahabat, mereka berperang. Perang Badar, 2 Hijriah berlaku dalam bulan puasa. Perang tuan-tuan dan puan. Kalau perang bawa M16 tak bawa, dia bawa bola tumpul. Perang Badar, Nabi kata bawa oleh musnada apa yang ada. Ada awak cakut. Awak barang ni lama dah tak guna. Bawa tu cok skop hak bunga ada kadang-kadang. Bawa hak tu yang pergi perang dengan 1000 orang yang mana mereka itu lengkap bersenjata. 13 bulan puasa pula dia tak ada tanya. Kata Rasulullah, takkan tak boleh buat bahaya kot. Bahaya 6 ke apa ni nantilah. Nanti dah nak perang pun perang apa bulan-bulan puasa ni. Tak ada. Sahabat tak tanya sepatah dah. Sepatah dia tak tanya, sepatah juga dia tak jawab. Dia kata perang. Itu sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang saleh, yang mana mereka melakukan semua peribadatan memang khas diri mereka untuk Allah. Bukan setakat tu, tengok pula para syuhada. Oh, lagi berat. Ni ringan ni. Kita tengok orang-orang syahid, orang yang mati syahid, tak sama dengan kita. Dia sanggup tinggalkan penghidupan dia. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita kena fikir bagaimana orang-orang yang sanggup meninggalkan penghidupan mereka yang penuh dengan kenikmatan ini. Dia tinggal hanya kerana nak pergi perang, nak mati. Bayang tengok. Sebab itu salah seorang daripada tentera Afghanistan dan salah seorang daripada tentera Islam Mujahidin, waktu mana mereka membebaskan diri mereka Afghanistan daripada orang-orang Rusia dulu, salah seorang mujahidin yang telah syahid, ketua ni, apa perkataan dia yang kita boleh baca dalam internet lari ada, masih terpapar bahasa-bahasa yang dia buat. Sesungguhnya di kala mana ramai daripada sahabat-sahabat kami yang Islam, yang mana mereka hari ini dan sedang menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, tetapi kami meninggalkan semua nikmat-nikmat itu. Dan ramai juga daripada sahabat-sahabat kami sekarang yang mana mereka sedang menghidupkan kehidupan mereka dengan isteri-isteri mereka yang cantik, tetapi kami meninggalkan isteri-isteri kami untuk mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai juga daripada kalangan sahabat-sahabat kami Islam di negara-negara Islam yang mana mereka leka dengan kehidupan mereka pada masa ini, tapi kami meninggalkan kelekaan-kelekaan tersebut untuk menghadirkan diri kami dalam perjuangan kami mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai daripada kalangan umat-umat Islam hari ini dan sahabat-sahabat kami di sana yang mana mereka masih berhibur dengan hiburan-hiburan yang ada di sekeliling mereka, maka kami tinggalkan hiburan-hiburan itu untuk mencari Allah Ta'ala dan Rasul. Akhirnya syahid dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkataan dia. Kita bimbang di hadapan Allah Ta'ala. Kita nak jawab apa, tuan-tuan dan puan? Apa yang kita nak jawab? Apa kualiti yang kita ada daripada pengamalan ibadat kita hari ini? Kalau kita nak kata, ya Allah, saya nak masuk surga, ya Allah, saya pun masuk ni, banyak dah ni, saya banyak dah buat ni.
Puasa, saya puasa, mayang semua. Saya pergi rata masjid dah puasa. Tapi saya tekan, saya betul syurga. Allah Ta'ala takut dia senyum kat kita. Kalau dia senyum tak apa, Alhamdulillah Allah Ta'ala senyum kat kita. Ada nak padam kita tak malu lah. Silakan kamu merasa malu tu dengan mereka Allah apa tu? Datangnya mereka terbelah ada. Darah pula buah. Pasal apa? Pergi berjuang di jalan aku, nak mempertahankan jalan aku. Hampa duduk dalam rumah ya. Cuba banyak alasan nak kali hak nu lah, hak ni lah, hak nu lah, hak ni lah nak buat itu benda sebut. Hak mana kena dengan nafsu yang mau nak buat. Hak tak kena dengan nafsu tak masa pun tak payah duduk dalam rumah ya. Ada nak padam kita hari ini nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala dah bagi tahu kepada kita, layakkah kamu nak masuk syurga aku sebelum aku melihat apa yang telah kamu lakukan seperti mana dilakukan oleh para nabi, para salihin, para syuhada ini yang aku bagi tempat kepada mereka. Maka tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, itulah saja apa yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang kita bincangkan pada pagi ini. Moga-moga dia menjadi suatu inspirasi baru pada kita, pada diri saya sendiri dan juga pada diri tuan-tuan dan puan. Marilah sama-sama kita meneruskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh para ulama, para syuhada, para salihin, para nabi dan para rasul ini, jalan yang kita bawa dan jalan yang kita pegang. InsyaAllah jalan inilah yang memberikan limpah kurnia kepada kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa kelak, yang pasti berlaku masa itu, yang tidak ada keputusan pada dia. InsyaAllah jadilah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu. Saya juga memohon maaf kalau mana perkataan-perkataan saya tadi mengguris jiwa dan hati tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.